collection of art. Ya, kau tahu maknanya kalau orang ni ada TV, orang ni cerita apa? Adakah dia cerita tentang bangunan? Adakah dia cerita tentang koleksi rekod, atau adakah dia cerita tentang profesional? Okay, alright. And then minggu lepas saya dah beritahu the definition of archive, kamu akan tengok dalam IMR 461. Madam Jen yang akan maklum kepada kamu, Madam Jen yang akan tunjukkan, Madam Jen yang akan perjelaskan. But 462 saya masuk kepada definition of archival repository. Ya, archival repository ataupun dalam bahasa Melayu adalah gedung arsip. Ya, gedung arsip. Ya, kalau library pun ya, perpustakaan kita tak panggil dia gudang buku atau gudang ilmu, tapi kita panggil dia as gedung ilmu. Ya, semacam arsip lah. Arsip tak dipanggil gudang, arsip dipanggil as gedung. Ya, so itu adalah gedung arsip ataupun archival repository. So based on the definition of archival repository, dia beritahu tentang archival repository mungkin satu bangunan. Bermaksud dia satu bangunan yang besar. Dia mungkin half of the building. Ya, mungkin tingkat bawah sahaja arsip, and then atas tu mungkin pejabat ke, and then tak kisahlah kalau di Petronas mungkin tingkat bawah adalah arsip, atas adalah bangunan kepada department lain. And then other than that, dia cakap mungkin dia adalah satu tingkat sahaja, ya. Kalau macam dekat UiTM mungkin ada 13 tingkat. Mungkin tingkat yang kedua tu adalah hanya untuk arsip. Ya, ataupun mungkin dia hanya menggunakan sikit bahagian je sebab orang kata sayap kepada bangunan sahaja, ya, hanya menggunakan satu wing kepada bangunan sahaja, atau mungkin archival repository dia adalah satu bilik ataupun mungkin dua bilik, ya. Kalau satu bilik atau dua bilik, dia dikenali as small archive. Ya, so tak kisahlah macam mana pun, sama ada dia besar ke ataupun dia kecil ke, dia kekal dipanggil as archival repository. Ya, archival repository. So kamu kena bayangkan dalam fikiran kamu, gedung arsip ni dia saiz dia macam-macam. Ya, dia mungkin besar, dia mungkin kecil. Okay, so whatever pun, ya, whatever shapes dia, whatever bentuk dia, whatever size dia pun, kamu kena ingat dia punya konsep ataupun characteristics dia, ya. Antaranya macam preservation of the documents and so on, ya. Kamu kena ingat benda-benda yang saya dah ceritakan pada minggu lepas. Okay, and then habis daripada tu, minggu lepas saya cerita juga tentang sedikit record center. Ya, sebab supaya kamu nampak perbezaan antara record center dan juga archive. Yang kamu tahu record center ni hanya menyimpan semi-active records. Ya, semi-active records. Ya, manakala arsip adalah permanent records. Ya, kamu kena ingat, tolong ingat. Ya, saya nanti buka je cuti raya nanti, saya akan soal kamu bertubi-tubi. Ya, kalaulah kamu tak boleh jawab, untuk saya memang saya halau kamu keluar dari kelas. Ya, so prepare for that. Ya, saya tak nak kamu main-main, saya nak kamu very very serious about this. Okay, because of kamu dapat 2, ya, semester 2, bukan waktu honeymoon, bukan waktu nak berseronok. Ya, part 1, kamu hanya tahu pasal general of information science. Ya, sebab itulah kamu dapat cerita tentang what is library, what is information, what is information system dan sebagainya. Ya, benda-benda macam tu. Very basic. But right now, masa part 2, kamu dah terus masuk dalam bidang kita. Ya, dan kamu tahu untungnya pelajar yang ambil CDIM 261 sebab kamu ada 2 bidang yang berbeza. Okay. Kalau orang lain masuk dalam library science, dia cuma dapat bidang library science saja atau library management. Kalau orang tu masuk dalam SM, dia cuma dapat bidang itu sahaja. Kalau dia masuk content management, then dia dapat dalam content management. But for our bidang, our field, kita ada 2 bidang yang berbeza. The first one, we call it as records management, pengurusan rekod. Okay. And then yang kedua adalah archive administration, pentadbiran arsip. Ya, kalau kamu cakap, doktor, dia 2 benda yang berbeza, padahal dia satu benda yang sama. Tak, dia adalah 2 benda yang berbeza. Record is record. Ya, sebab kamu ingat pada minggu lepas, tak semua record menjadi arsip. Ya, kamu kena ingat tu. Ya, tak semua record menjadi arsip, tetapi arsip memang datang daripada record. Ya, so kamu kena ingat. Again, saya tekankan dalam ni, please
Ya, please and please study before kamu masuk lepas cuti raya nanti, study untuk our class ya, sebab saya tak nak kamu ternganga ataupun kamu terbela dalam kelas, okay? Alright. And then kita belajar lagi ya tentang kenapa kena belajar 462. Ya, dalam tu saya ada tunjuk the difference between the archivist and then the architect. Ya. Apa beza? Kenapa kita tak bagi orang yang arkitek sahaja tolong buat bangunan arkib? Ya. Okey, saya cakap, saya ingatkan balik pada kamu bahawa memang dia boleh buat building tapi dia tak tahu apa function of the building, apa fungsi dia. So that's the reason why you need to know how to design your building, your own building. Why? Because of you have your knowledge, you have your skills for archive administration. Jadi sebabkan itulah kamu kena design sendiri. Okey, contohnya macam kamu ada duit banyak. Ya, kamu ada banyak duit, kamu nak buat rumah. Ada ke kamu terus pergi dekat arkitek, ya, ataupun dekat mana-mana kontraktor, buatkan saya rumah? Ya. Orang tu pun akan blur kamu. Buat rumah, dia memang boleh buat rumah. Tapi dia bayangan dia macam mana? Kau nak macam mana? Nak berapa banyak bilik? Berapa banyak bilik air? Berapa banyak living room? Berapa banyak kamu punya dining hall dan sebagainya? Berapa besar kamu punya car porch dan sebagainya? Perlu tak ada store? Perlu tak ada jacuzzi-nya bahagian? Perlu ke ada ruang untuk swimming pool and so on? Ya, so kamu bayangkan, even kalau buat rumah pun, you need to design your own house first. Apa yang kamu bayangkan dalam fikiran kamu, itu yang kamu kena bagi kepada your contractor ataupun arkitek. Ya, sebab itu akan membantu mereka. Okay, so untuk yang ini pun sama, kita nak buat bangunan arkib, so means that you have to prepare yourself. Berapa banyak bilik aku nak buat dalam bangunan arkib ni? Dekat mana toilet? Ya, sebab kamu tahu bahawa tandas ni dia lembab. Bila dia lembab, dia very very sensitif dengan record. Amat sensitif. Even air liur kamu pun amat sensitif pada kertas. Kalau kamu tidur pun air liur kamu kena dekat bantal tidur kamu tu pun dia akan berubah menjadi kuning. Apatah lagi kalau kamu tidur di bawah tu kertas, air liur kamu kena pada kertas. Trust me. Ya, dalam masa 5 tahun sahaja kertas tu akan rosak. Ya, tulisan dalam tu akan tidak jelas. Ya, jadi kamu nampak betapa pentingnya kalau nak buat building, you need to know, you need to share with them all your knowledge, all your skills, and then you need to create your own building. Ya, itu sebabnya kamu kena belajar IMR 462. And then next, barulah pada hari ini. Okay, kamu dah tahu pumpang-pumpang daripada records life cycle penting ni, kena ada karakteristik dan sebagainya. And then hari ni kamu tengok, ya, kalau nak buat building, bangunan kita, dia ada dua pilihan. Ya, dia ada dua pilihan. Adakah kamu sebagai an archivist nak buat new building or kamu nak buat the existing building? Ya, maksudnya dalam ni, adakah kamu nak buat bangunan baru atau kamu nak ambil mana-mana bangunan sedia ada? Apa maksud bangunan sedia ada? Mungkin dia lot kedai. Ya, dia mungkin lot kedai yang kosong. Okay. Dia mungkin adalah satu gudang ya, gudang yang lama, and then kamu kena renovate. Ya, mungkin kamu nak ambil yang tu. Itu yang dipanggil as sedia ada. Ya. So it's up to us as an archivist, kita nak pilih mana satu, whether new building ataupun existing building. Okay, Wana, next bawah dia. Alright, and then kamu tengok dalam ni ya, kita kena ingat bahawa arkib ni, ya, arkib, kamu tak boleh bayangkan buat bangunan ni dia nak berdiri teguh kat situ hanya 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Tak. Bangunan arkib kekal sampai bila-bila. Ya, kamu meninggal macam mana pun, bangunan arkib will still be there. The records will still be there. Rekod yang disimpan kekal duduk dalam tu walaupun kamu dah meninggal. Ya, kamu tengoklah macam mana koleksi Tan Sri P. Ramlee. Ya, until today kita masih boleh tengok dia punya filem. Until today, bila dah nak raya ni, kamu tahu kita dengar lagu Dendang Perantau oleh P. Ramlee. Lagu tu tahun bila? Ya, kita still preserve the lagu. Sebab tu sampai hari ni orang tu dah meninggal tapi kamu still boleh dengar semua dia punya hasil seni.
Ya, jadi kamu kena ingat bangunan arkib simpan benda-benda yang lama yang cukup bernilai kepada negara. Ya, cukup bernilai. Okay, so kamu tengok ayat dalam tu. But the records will still be there and will still be in a good condition. Kita akan jaga, kita akan pelihara. Kalau kamu SN archivist, kamu mati pun, dah meninggal pun, we have new archivist untuk jaga benda yang sama. Okay, alright, next, Iwana. Ya, saya minta maaf ya sebab komputer saya ada problem sedikit. Alright, so tadi saya dah beritahu kalau nak buat bangunan, kita ada dua pilihan. Whether the first one is your new building or maybe second adalah your existing building. So kalaulah ambil bangunan baru, apa yang bestnya bangunan baru? Okay, bangunan baru dia umpama, kamu tak payah fikir jauh-jauh lah. Kamu fikir tentang diri kamu je. Ya, kamu dah ada tanah. Ya, arwah atuk kamu bagi tanah. And then kamu ada banyak duit. Okay. And then kamu tengok tanah tu cukup luas. Luas dia adalah seolah-olah macam dua padang bola punya saiz. Ya, dua padang bola. Satu padang bola tu dia punya saiz dah besar ya. Kita bayangkan dua saiz padang bola tu hanya untuk kamu seorang. Ya, bila kamu dah ada dua saiz padang bola tersebut, dalam fikiran kamu bayangkan apa? Rumah kamu mesti besar. Ya, mesti kamu bayangkan keliling dia mesti ada pagar. Ya, yang pagar tu anti yang tak boleh panjat tu. Ya, yang orang tak boleh panjat yang cukup popular right now. Ya, mungkin kamu bayangkan. Dan kamu bayangkan mesti nak letak CCTV. Why? Because of sekarang ni, zaman sekarang ni banyak sangat orang jahat. Ya. Bukan setakat orang jahat, ya, bila dia masuk dalam rumah tu pun ya, dia tahu apa dia nak buat. Ya, even tingkap toilet pun kamu rasa macam kecil, orang tak boleh masuk. But mereka boleh je masuk. Ya, tak ada masalah. Macam juga kamu kunci motor kamu. Tiba-tiba motor kamu hilang lepas dikunci. Ya. Kunci itu sebenarnya hanya melambatkan pencuri sahaja. Ya, dia bukannya untuk menjaga motor kamu. Tak, dia cuma melambatkan sahaja. Okay, alright. So patah balik. So kamu bayangkan kalau new building, tanah kosong, kamu nak buat bangunan, macam-macam dalam fikiran kamu. Kamu boleh design anything. Fungsi dia macam-macam kamu boleh buat. Mesti kamu bayangkan, the first thing is that you need to have your master bedroom. Dalam master bedroom apa yang kamu nak? Oh, saya bayangkan nak buat jacuzzi. Ya, kamu bayangkan, wow, nak buat jacuzzi. Up to you lah, because of itu rumah kamu. Sama macam arkivist. Kita nak buat apa dalam bangunan arkib? Terpulang pada kita because of that is your building. Okay. And then next, apa yang kamu bayangkan? Mungkin kamu bayangkan kamu nak ada dapur, 2-3 dapur ke, ya. Mungkin kamu bayangkan kena ada living hall yang saiz dia mungkin boleh muatkan dalam 20-30 orang sahaja. Okay, mungkin kamu bayangkan you need to have your small ataupun mini cinema, ya. And then kamu bayangkan, wow, sebabkan kawasan luas kamu nak buat dalam dua lane untuk main bowling ke, ya. Mana tahu, kita kaya kan nak buat tempat main bowling. Suka hati kita lah, ya. Orang lain ada masalah. Dia tak boleh nak sibuk because of that is our own money and then that is our house. Ya. Sama macam arkivist terpulang pada dia, itu adalah bangunan dia. Kau kenapa nak nyebut? Ya, macam itulah cerita dia. Alright, and then other than that, kamu bayangkan mungkin dekat hujung tanah kamu nak tanam durian, ada rambutan, and then kamu nak buat swimming pool. Ya, swimming pool kamu adalah dekat tengah-tengah bangunan ataupun tengah-tengah rumah kamu ke, swimming pool memang besar saiz Olimpik ke, up to you. And then kalau kamu rasa tiba-tiba nak buat taman tema ada gelosor ke apa dan sebagainya, up to you. Ya. Sebab tu kamu nampak bila masuk kepada new building, you can do anything. You can design anything. It's up to you. Ya, but dia ada fungsi dia. Ya, kamu buat because of function dia. Kamu ada fungsi dia. Ya, sama macam arkivist, dia akan buat but based on the function. Okay, and then kamu tengok dalam tu, kamu boleh buat sampai bawah tu ya, new modern style. Up to you. Rumah kamu nak buat dalam bentuk 3 segi. Boleh, diorang cakap macam piramid. Okay, kalau kamu nak buat bulat pun boleh. Up to you because of that is your house. Okay, alright. And then next, Iwana. Okay, kamu turun lagi. But once kalau kamu ambil existing building, turun bawah lagi. Okay. Ini ada masalah dia, kamu tengok. Ya, bila ambil bangunan sedia ada, dia ada masalah dia. Ya, kamu tengok kalau yang new building macam-macam kita boleh buat. Dia tak ada masalah. Masalahnya kalau ada duit ke tak, itu je. Okay. But existing building, yes, dia ada
issue dia. Okay, the first one kita tengok dalam tu. The building which is too small. Ya, mungkin bangunan tu kecil. Ya, kamu nampak dari luar besar. Biasalah kita nampak rumah orang dari luar, wow besarnya, tapi dia masuk dalam, dapur dia kecilnya. Ya. And then kecilnya, tangga dia kecilnya. Ya, semua kecil. Dekat luar nampak besar. Ya, so itu yang kita tak nak tu. Kadang-kadang kita nampak, ni cantik ni, boleh buat kita punya arcade. But then bila masuk, wah, sempit, kecil. Okay. And then second, the building which is bad state of repair. Maknanya dia ada banyak kerosakan. Bangunan yang ditinggalkan, kalau ada banyak kerosakan, kamu ambil untuk dijadikan as an archive, ya selalunya bajet kamu akan jadi tinggi. Lagi tinggi daripada nak buat bangunan baru. Ya, macam kamu beli rumah, sekarang ni ada konsep rumah busuk ya, rumah busuk kalau tak silap. Kamu beli memang murah, tapi kamu nak membentuk balik, nak mencantikkan balik dalam tu is very teruk lah orang kata. Ya, cost dia tinggi. Ya, tandas kamu kena buat balik, wiring kena buat balik dan sebagainya. Ya, memang sakit lah. Okay. Alright, and then next adalah dia kata interior structure is not compatible ataupun not suitable. Dalaman dia tak sesuai untuk dibuatkan sebagai arcade. Sebagai contoh, kamu tengok dalam dia penuh dengan tangga. Ya, kalau dalam building tu penuh tangga, dia dah tak sesuai untuk our archive. Ya, kalau lah bangunan tu dia banyak gelas, ya dia ada glass wall dan sebagainya, kamu nak ambil SN archive boleh. Tapi yang gelas-gelas tu semua kena buang, kena gantikan dengan batu-bata balik. Ya, tak boleh gunakan gelas. Ya, jadi banyak benda kamu kena keluar duit untuk existing building. And then the last one, building tu mungkin terlalu jauh. Ya, difficult access. Contohnya mungkin kamu dapat satu tempat memang wow, cantik, ngam, ya, memang cun sangat, ya. Tapi masalah dia dekat kawasan kampung. Ya. Kalau kawasan kampung macam mana orang nak masuk? Orang kampung suka ke kamu masuk beramai-ramai dalam kawasan kampung? Tak. Ya, tambah-tambah tiba-tiba kau dapat dekat tempat bahagian kebun durian. Lagi satu masalah besar dalam dunia. Ya, so existing building memang create many issues. Ya, but ini adalah 4 yang paling popular ya untuk kamu ambil your existing building. So right from now ya, kamu kena fikir bersama ahli grup kamu nak existing building atau you need to design the new building. Ya, satu masalah untuk mana-mana pelajar yang ambil existing building ya, kamu dah aim bangunan tu, tapi kamu kena design balik bangunan tu menggunakan application kita. So maknanya kamu akan jadi pening sikit lah. Ya. Tengok bangunan yang dia kena design. Pening kamu. Ya. Jadi ramai pelajar kita, boleh dikatakan semua pelajar kita ambil bangunan yang baru. Ya, sebab dia design sendiri. Dia tak payah tengok design the other building for existing building. Okay, next Iwana. Okay, so bila nak start ya, nak start kita punya projek ni ya, kamu tengok tadi kita dah faham records life cycle, kita bla 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 bla, and then kamu tengok pentingnya sebagai seorang arkivis nak tentukan whether nak ambil new building ataupun existing building. Ya, bila dah settle tu, kamu dah decide aku nak new building. Okay, bila kamu dah decide macam tu, langkah seterusnya adalah please look at the building site. Dia bukan setakat macam tu je, ya aku nak nak new building and then terus nak beli nak tanah dan sebagainya. Tak boleh. Ya, dia ada step by step dia. Ya, dia ada prosedur dia. So yang first dia kata please look at the building site. Building site divided into 3. Ya, kalau kamu tanya saya, doktor, boleh tak building site ni keluar jadi soalan esei? Jawapan saya yes, boleh. Building site tu saja boleh dijadikan soalan esei. Bawah tu ada site selection, dia pun boleh jadi soalan esei. Site evaluation pun boleh jadi soalan esei. Site design pun boleh jadi soalan esei. So daripada sini ya, boleh ada 4 soalan esei. Ya, boleh ada 4 soalan esei. So kamu perlu tahu tentang building site. Ya, building site divided into 3. The first one, kamu kena tengok the site selection. Ya, kena tengok site selection, pemilihan tapak. Yang kedua adalah is about the site evaluation, kamu menilai pula tapak tu. Ya. And then yang ketiga barulah kita buat design dia atau kita panggil dia as site design. So ada 3 perkara. Ingat,
Building site divided into 3, site selection, site evaluation and site design. Okay, next Iwana. So site selection divided into 4. Site selection divided into 4. Dia ada 4 perkara. The first one we call it as location avoidance of hazard. Location avoidance of hazard. And then second, location other selection criteria. And then size. And then number 4 dia adalah floodplain requirement. So site selection dia ada 4. Yang bahagian site evaluation dan sebagainya tu ada point-point dia sendiri. Just because of that saya cakap masing-masing boleh buat essay masing-masing. Itu yang saya nak kamu fokus 100% apa yang saya cerita ni. Okay, so in terms of site selection divided into 4. Location avoidance of hazard, location other selection criteria, size and floodplain requirements. Okay, next. Okay, the first one kita tengok location avoidance of hazard. Sebenarnya kalau nak ingat, kamu guna je keywords location that should not be for our archive. Location should not be for our archive. Bermaksud lokasi ini tak boleh ada. Ini adalah lokasi yang kamu kena jauhkan daripada bangunan arkib kamu. Nak buat bangunan baru ni, sebelum kau buat bangunan baru dah ada tapak, kau kena tengok pula benda ni. Yang should not be ni. Okay, dia kata yang pertama, jangan kawasan yang ada sumber air, jangan kawasan banjir. Itu point number 1. Kalau kawasan tu asyik banjir je dah kau nak buat bangunan kat situ, tak boleh. Okay, kalaulah dekat tepi laut, tak boleh. Dia cakap, doktor baru lah nampak arkib kita cantik, kita state archive, tepi laut, nanti angin bayu, angin laut akan sampai, kau boleh berangan ke dan sebagainya, pokok kelapa. Don't say that. Jangan imaginekan benda-benda macam tu. Jangan imaginekan kamu nak buat dekat Cameron Highlands, Genting Highlands, so maybe kamu nak buat dekat tepi air terjun, tepi tasik and so on. Please stop it. Tertera di dalam ini, arkib kena jauh daripada perkara-perkara yang saya sebut tadi tu. Empangan pun kamu kena jauhkan. Okay. Kolam apa sahaja kolam pun kamu kena jauhkan. Alright. And then yang kedua dia kata at risk. Risiko gempa bumi. Mesti kamu cakap, oh Malaysia tak ada gempa bumi. Siapa cakap macam tu? Kamu terpesong. Kamu terpesong. Malaysia ada gempa bumi. Tetapi setiap hari ada gempa bumi. Tetapi bacaan dia terlalu rendah. Setiap hari ada gempa bumi di Malaysia. Okay. Paling kerap berlaku adalah di Pahang, iaitu dekat Bukit Tinggi. Paling kerap berlaku. Bacaan paling tinggi saya rasa dekat Bukit Tinggi mungkin dalam 5 kot. Itu yang paling tinggi lah. But other than that adalah memang rendah. Rekod ada, bacaan tu ada, but dia memang rendah. Soalannya, adakah Malaysia ni kekal selamat? Don't say that Malaysia kekal selamat. No. Kamu tak boleh cakap macam tu. Sedangkan Gunung Kinabalu pun dah berubah dia punya struktur because of gempa bumi dekat Sabah. Sabah dah kena gempa bumi dah. Sabah cukup berisiko. Siapa orang Sabah dalam ni, be careful. Okay. Orang Sarawak pun be careful. Even orang Semenanjung pun kena be careful. Jangan terlalu seronok. Don't say anything about earthquake. And then second is about the tsunami. Tsunami ni kalau kamu tengok, sebabkan itulah arkib tak boleh duduk dekat tepi pantai. Kamu cakap apa salahnya doktor, kita letak arkib kita dekat Kuantan. Kuantan tu depan dia adalah Laut Cina Selatan. Dia adalah laut terbuka. Itu dipanggil as laut terbuka sebab dia terlalu luas. Laut yang tidak terbuka ni ataupun dia macam tertutup, macam Selat Melaka. Sebab kenapa? Depan dia kamu tahu ada Indonesia. Kamu tahu depan dia di Indonesia. So kalaulah berlaku sebarang jenis gempa bumi, tahan sikit. Macam yang kamu nampak dekat Aceh. Aceh, depan Aceh laut terbuka. Laut terbuka, Lautan Hindi kalau tak silap saya. Bila berlaku gempa bumi dekat Lautan Hindi, itu yang tsunami datang kena ke Aceh dan kena sedikit dekat Pulau Pinang, kena sedikit sampai dekat Kedah. Kena sedikit sampai ke Port Dickson. Maknanya arus dia sahaja, ombak dia je sampai tapi tak strong. Tak strong. But Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor,
yang menghadap pantai timur, dia cukup-cukup berisiko. Ya, cukup-cukup berisiko. Okey, saya bukan nak takutkan kamu, tapi kamu tengok sahaja peta dan kamu faham. Ya, risiko yang cukup-cukup tinggi untuk kita hadap. Okey, sama juga dengan Sabah dan Sarawak. Ya, yang mana dia depan dengan Laut Cina Selatan. Ya, kalau kamu tengok ya, kalau based on nanti kamu nampak ya dalam satu infografik dalam tu, ya, ada pernah berlaku gempa bumi dekat Vietnam, ya, di lautan Cina, laut Cina Selatan, ya, tapi tidak menghasilkan tsunami. Ya, adakah satu hari nanti tsunami akan melanda di Laut Cina Selatan? Ya, so be careful lah. Ya, siapa-siapa yang dekat rumah tepi laut tu orang kata tak payah pindah. Ya, dah memang rezeki kamu dekat situ, kamu duduklah dekat situ. Ya, nak buat macam mana? Ya, cuma kamu kena be careful. Ya, be careful. Anything can happen to us. Okay. Alright, and then the last one is landslide ataupun dalam bahasa Melayu adalah tanah runtuh. That's the reason why kamu tak boleh buat dekat kawasan tanah tinggi. Ya, kamu nak buat dekat Genting Highlands ke, kamu nak buat dekat Cameron Highlands ke, ya, please. Ya, kawasan-kawasan tanah tinggi kamu kena jauhkan. Ya, Cameron Highlands berapa banyak kali dah berlaku tanah runtuh. And then semua orang cakap, "Doktor, kenapa Genting Highlands tak pernah ada tanah runtuh?" Nanti saya cerita kenapa Genting Highlands tidak pernah berlaku tanah runtuh. Ya, nanti kalau saya cerita sekarang kamu dapat bayangan yang pelik-pelik lah ya. So saya akan kamu tuntut kepada saya masa kelas fizikal nanti apa yang sebenarnya yang jadi penguat kepada Genting Highlands sampai tak pernah ada tanah runtuh. Kalau ada pun sikit-sikit. Sedangkan Cameron Highlands, tanah runtuh dia memang disaster. Dia memang disaster. So tanya saya nanti masa kelas fizikal nanti ya. Alright. So kamu tengok tsunamis, landslides and earthquake. Okay. And then point number 3 dia kata dalam tu, make sure that whether dia existing ataupun dia adalah new building, jangan dalam kawasan berisiko kebakaran. Bermaksud berluka ke, ya, ataupun kawasan petrol station ke, tak boleh. Ya, kalau sebelah rumah kita ada Petronas, kamu kena hati-hatilah sangat, jangan seronok sangat. Ya, boleh pergi makan Family Mart dan sebagainya sebab ada dekat Petronas. Jangan seronok sangat. Ya, jangan seronok sangat. Ya, kamu tahu kan, kalau Petronas, sorry ya, kalau petrol station tu meletup, ya, gegaran dia akan hancurkan rumah kamu. Ya, gegaran dia dalam 1 kilometer masih terasa dia punya gegaran. Ya, tapi dekat Malaysia tak pernah berlaku lagi. Ya, kalau kamu tengok ada satu movie ya, berlakunya letupan dekat platform dia, dekat platform minyak. Gegaran dia tu ya sampai dekat luar, sampai dekat daratan boleh terasa dia punya gegaran. Ya, kamu bayangkan ya kalaulah stesen minyak ni meletup. Ya, tapi na'udzubillah lah. Ya, janganlah. Sebab itulah kalau saya ya, kawasan rumah saya pun memang jauh daripada petrol station. Memang saya pilih sehabis baik. Ya, tapi saya berisiko dengan satu perkara lain. Tapi okey lah. Sampai bila kita rasa kita nak selamat. Sedangkan memang sebenarnya kita tak adalah selamat mana pun. Okay. Alright. So, and then dia kata dalam ni ya, apa-apa sahaja bentuk explosion ataupun impact. Ya, impact. Kesan daripada mana-mana perkara ya. Sebagai contoh, rumah kamu dekat dengan KLIA. Ya, dekat dengan KLIA. Kamu pernah tak dengar satu cerita kapal terbang terhempas dekat Elmina semester lepas? Okey, kenapa kapal terbang itu terhempas di Elmina? Ya, sebab kamu tahu kapal terbang tu menuju ke Subang Airport. Itu memang laluan kapal terbang. So kamu nampak kan, bila nak buat bangunan arkib kita, tidak boleh dalam laluan kapal terbang. Tak boleh berhampiran dengan airport sebab risiko dia cukup tinggi. Sama ada kapal terbang tu terhempas ataupun mungkin salah satu struktur kepada bangunan kepada kapal terbang tu akan jatuh. Who knows? Anything can happen. Yeah, that's the reason why tak boleh ada bangunan sepanjang dekat mana laluan kapal terbang tu. Ya. Yeah? Alright. So kamu tahu perkara tersebut. Dah ada 3 point dah dalam tu. Okay, next. Turun bawah Iwana. Okay. Dan dalam tu ya, dia ada tulis near a strategic installation or symbolic site that could be a target in an armed conflict.
target semasa peperangan janganlah ikut Yahudi. Ya, si askar Yahudi Israel ni, dia target dia semuanya adalah manusia. Ya, sedangkan saya tengok ada satu video ni, budak tengah berjalan je pun, dia tengah berjalan tiba-tiba ada bom sampai kat dia orang, meletup, pum, 3 mati terus. Saya rasa berkecai tu. Ya, bom jatuh kat kamu, berkecai kamu. Ya, boleh berkecai. Itu memang orang gila lah. Kalau nak ikutkan ya, target peperangan yang pertama sekali adalah pusat pentadbiran negara. Ya, pusat pentadbiran negara sebab dia nak kena lumpuhkan dulu pentadbiran negara. So lepas ni siapa duduk Putrajaya janganlah cakap dengan abah dia, "Bah, jom kita pindah." Kenapa nak kena pindah? Because of kita adalah target untuk semasa peperangan. Don't lah. Ya, duduk je lah Putrajaya tu. Ya, nak buat macam mana kalau dah tiba-tiba kena attack, ya. Even camp tentera pun adalah target mereka. Ya. Kalau kamu tanya saya, Doktor empangan semua tu dia bukan target ke? Biasanya ya kalau dalam peperangan mereka target empangan dan sebagainya, mereka yang rugi. Ya, mereka yang rugi. Apa yang mereka buat untuk empangan tu ya, biasanya mereka akan control the empangan. Dam tu ya, dia akan control. Kenapa kena control empangan? Because of empangan diberikan 2 perkara kepada masyarakat. Yang first adalah air, ya, bekalan air. Yang kedua adalah bekalan elektrik. Ya, kalau dia dapat kontrol empangan bermaksud dia dapat kontrol kamu. Ya, kau nak makanan, okey, aku kontrol ni empangan. Kau nak air, aku kontrol. Okey, kenalah patuh apa yang dia nak. Ya, sebabkan itulah kamu tengok di Malaysia empangan Kenyir ke empangan A, empangan B, empangan C, semuanya di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN. Ya, Majlis Keselamatan Negara MKN. Kamu pernah dengar kan baru-baru ni seorang Yahudi telah ditangkap berusia 33 tahun ke 34 tahun dan memiliki berapa banyak pistol entah. Ya, semua orang bising. Nguang bising. Okay, semua orang suspend. Saya cakap dengan kamu, Yahudi memang ramai dekat sini. Okay, tetapi mereka menyamar. Ada satu kes ya, di empangan. Kalau kamu biasa dengan laluan antara Kelantan nak ke Kedah, saya rasa Tasik Banding kot nama dia. Ya, dekat Tasik Banding. Ada satu pelancong, ada dua orang pelancong. Ya, 2 orang pelancong. Dia ambil gambar empangan tu. Dia ambil gambar dekat kawasan Tasik Banding tu, ambil pap. Mungkin orang kita sebagai orang biasa, kita pandang macam, oh dia menikmati pemandangan hutan kita. Tetapi pemandangan askar kita lain. Ya, pandangan seorang askar lain. Pandangan kita sebagai masyarakat orang biasa lain. Okay. Askar pandang mereka, cara mereka tu dah mewujudkan satu rasa tak sedap hati. Mereka tangkap. Dan bila ditangkap, mereka adalah, biasalah kamu tahu mana asal dia. Ya, dan rupanya mereka adalah perisik, ya, perisik daripada negara Zionis, ya. Saya tak tahu ramai orang suka dengan Malaysia ni. Dan kamu kena tahu Singapura dengan Yahudi Israel adalah rakan karib, BFF. Dan normally mereka-mereka ni masuk daripada Singapura. Ya, so dah ditangkap, ya, askar kita dah tangkap, dan biasanya kalau dah ditangkap askar tak lepas lah. Ya, kamu faham maksud ayat tak lepas tu? Tak tahulah ke mana mereka pergi. Ya, eloklah macam tu. Jadi janganlah kamu terlalu taksub sangat dengan mak-mak saleh yang mungkin ambil gambar dan sebagainya. Ya, kita tak tahu. Ya, kita tak tahu apa niat mereka yang sebenar-benarnya. Ya, ada banyak lagi kes ya, yang bunuh imam dari Palestin dekat Gombak tu. Yahudi yang datang sini. Kamu jangan nak salahkan kerajaan ya, kamu jangan salahkan immigration. Kamu cakap tak buat kerja and so on. Sebab orang Yahudi Israel biasanya mereka ada 2 kerakyatan. Ya, memang ada 2 kerakyatan. Mereka tahu nak masuk Malaysia memang tak lepas dengan pasport Israel. Mereka guna pasport lain. Itu bukan pasport fake ya, bukan pasport palsu. Itu adalah the original pasport daripada mereka. Ya. Tapi nak buat macam mana ya, kita tak boleh nak kata apalah. Ya, macam kamu lah, kalau nama kamu Muhammad, kamu nak pergi ke US, kamu problem.
Ya, immigration akan tengok kamu habis-habisan sampai kamu akan dibogelkan, ya, sampai macam tu. Yang bernama Muhammad. Kamu jangan cakap nama kamu perempuan, ya. Kamu perempuan and then kamu rasa macam aku selamat. Ya, sebab nama aku adalah Nur bla 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 bla. But still, bila pergi ke negara luar, nama kamu tak appear, ya. Yang appear adalah nama abah kamu yang bernama Muhammad tu. Ya, sebab kamu kena ingat nama kita datang dengan surname. Kita akan ikut macam Mak Saleh. Sebenarnya kalau dalam dunia katalog, ya, dalam dunia library science, nama Melayu tidak boleh diterbalikkan. Dia kekal dengan nama asal. Contoh, kalau nama saya adalah nama Iwana Kristina Suhaimi, nama dia kena kekal dengan Iwana Kristina Suhaimi. Tetapi Mak Saleh ni gila, ya. Dia akan terbalikkan nama kamu kepada Suhaimi, Iwana Kristina. Itu biasa. Itu memang biasa, normal Mak Saleh buat. Jadi kalau kamu nak pergi ke US, kamu ada nama Muhammad, abah kamu nama Muhammad, get ready, ya. Silat bulan kamu akan dicek habis-habisan sebab diorang memang fobia dengan nama Muhammad. Okay. So, memang itulah hakikat dunia, ya, hakikat dunia. Okay, alright. Saya tak nak takutkan kamu tapi kamu kena tahu. Ya, kamu kena tahu. Kamu dah dewasa. Ya, saya rasa umur kamu mungkin dah 20 tahun, 21 tahun. So you need to know everything. Apa sahaja yang berlaku dalam dunia ni. Ya, kadang-kadang bunyi macam gila but itulah hakikat. Sebab tu saya suka pergi Europe. Saya hanya pergi Europe je. Ya, Europe tak kisah. Europe memang selamat. InsyaAllah tak ada apa-apa pun. Ya, tetapi kalau macam dekat US, problem. Dan kamu cakap, doktor, kita boleh ke masuk diam-diam dekat Israel? Tak boleh. Ya, tak boleh. Kalau kamu kata nak masuk ke Palestin pun dah tak boleh dah sekarang ni. Ya. So apa yang kamu boleh buat? Kita tak ada apa-apa boleh buat melainkan doakan orang je. Ya, itulah hakikat sekarang ni. Okay. Alright. So, masuk balik kepada cerita asal. So kamu nampak ya betapa susahnya hidup kalau peperangan tu berlaku. Dan kalau kamu cerdik, dulu ada satu cerita seorang pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM dari Johor, dia naik motor, saya rasa motor cup biasa saja sampai dekat sempadan Malaysia Thailand. Dekat situ dia ditahan. Ya, immigration tanya, kau nak pergi mana? Ya, dia cakap dia nak pergi Palestin. Ya, benda ni berlaku saya rasa 10, 12, 15 tahun yang lalu rasanya. Okay. So, immigration tanya, kau nak buat apa kat sana? Dia nak mati syahid kat situ, nak membantu semua saudara-saudara seagama dia. Ya. Immigration pandang dia. Saya assume, saya bayangkan mungkin dia pandang atas bawah budak ni gila ke apa nak naik motor pergi sana. Ya. Tak perlulah sampai macam tu, ya, tak perlu sampai macam tu. Budak tu tak lepas, ya. Kena patah balik, ya. Balik semulalah ke Johor. Ya. Untuk pengetahuan kamu, ya, sebagai arkivis, macam mana kita nak musnahkan sesebuah negara? Senang je. Ya, kamu letupkan je arkib Israel. Letupkan sahaja arkib Israel. Ya, mana bangunan arkib dia? Kamu tanya, doktor, kenapa saya kena letupkan bangunan arkib dia? Dalam bangunan arkib tu ada macam-macam manuskrip, transkrip, manuskrip yang telah ditandatangan perjanjian bla 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 dengan gambar semua tu, foto semua tu, kau musnahkan ajalah. Bila kita musnahkan arkib bermaksud semua benda-benda yang tercatat bersejarah, bernilai, kekal kepada negara, dia akan hancur, musnah. Ya, akan musnah macam tu saja. Kamu tahu kan bahawa Israel ni tak wujud dalam dunia ni. Ya, dia daripada 1940-an yang dia masuk tu, itulah baru munculnya dia. Ya, before that itu memang Palestin. Ya, aman damai orang tu duduk. And then sekarang dia create dia punya own record yang mengatakan bahawa itu adalah negara dia based on this record ni. Tapi record dia semuanya adalah dalam sekitar 1940-an ke atas sahaja. Below than that, bawah tu tak ada. So maknanya apa buktinya kau memang duduk dekat Palestin? Itu adalah tanah kau. Ya, itu bahagian tu. Sebab tu saya cakap nak musnahkan sesebuah negara, letupkan sahaja arkib negara dia. Ya, kalau macam mana arkib negara Malaysia tiba-tiba diletupkan, orang akan question, bila masa pula Malaysia merdeka? Apa bukti dia? Dia umpama macam engkau pergi letupkan Kementerian Dalam Negeri,
Ya, letupkan immigration, letupkan Jabatan Pendaftaran Negara. Soalan dia adalah dan kemudian kamu musnah kelak kamu punya sijil kelahiran dengan kamu punya IC dan sebagainya. Soalan dia adalah apa buktinya kau adalah rakyat Malaysia? Ya, tak ada bukti. Ya, itulah dia. Tak ada bukti maknanya kamu boleh kena halau. Pernah ada satu kes, anak orang miskin, ya, memang miskin, dekat Kelantan. Ya, dekat Kelantan. Dia dilahirkan tapi tidak didaftarkan. Usia dia dalam 22 tahun masa cerita ni lah. Ya, 22 tahun. Dia tak pergi sekolah, tak pergi mana pun. Ya, dia duduk sebab dia miskin. Ya, umur dia dah besar macam tu baru dia nak keluar cari kerja, dia tak nak duduk kat situ. Nak cari kerja tak pandai membaca, 3M tak ada, ya, menulis, membaca, mengira tak ada langsung. Ya, dia nak cari kerja tapi tak ada IC dan sebagainya. Kena tangkap dengan polis. Ya, cakap orang mana sebab tengok pada dia rasanya orang Siam ni. Tapi dia tak pandai cakap Siam. Ya, tak pandai cakap Siam. Kata apa buktinya kau rakyat Malaysia? Dia tak tahu nyanyi lagu negaraku. And then, ya, dia cuma tahu cakap Kelantan je. Ya, then dia bawa polis tu pergi kat rumah dia. And then mak dia cakap, mak dia adalah sekian-sekian ni, mak dia tunjuk dia punya IC yang memang dah jahanam semua tu. Okay, pap. Terus nasib baik dibawanya budak tu pergi daftar. Ya, untuk dapat kad pengenalan. Kamu bayangkan, ya, bayangkan betapa pentingnya rekod itu baru untuk individu, belum untuk negara. Okay, alright. So next dalamnya adalah, kita tengok point dia adalah, please ya, jangan dekat sangat dengan industrial ataupun agricultural facility. Ya, jangan dekat dengan kawasan kilang, kawasan industri. Ya, kamu tahu benda tu very very sensitive. Agricultural facility ni jangan pula kau letak dekat sebelah sawah padi. Ya, janganlah letak dekat sebelah ataupun kawasan penanaman kelapa sawit. Jangan letak dekat kawasan zoo negara. Ya, jangan letak dekat mana Sunway Lagoon ke dan sebagainya. Don't. Okay. Kenapa? Sebab kita takut kepada perkara-perkara bahagian yang berkaitan dengan gas, ya, gases, smoke, asap, ya, dust dan apa sahaja chemical yang dihasilkan. Ya. And then tak boleh dalam kawasan polluted area, contaminated land. Ya, contaminated land ni tanah yang telah tercemar, ya. Tanah yang telah tercemar. Contohnya kamu nak buat building dekat satu tapak ni, tapi tapak tu adalah tapak pelupusan sampah yang sebelum ini. Maknanya 10 tahun tak ada pelupusan sampah. And then tahun ke-11 kamu datang nak buat building kat situ, tak boleh. Ya, sebab itu adalah bekas tempat pelupusan sampah. Dia dah dikategoriskan as contaminated land. Ya, contaminated land. Alright, and then dia kata, ya, please, ya, janganlah berdekatan dengan high voltage electrical power transmission line. High voltage ni kamu tengok gambar tu sahaja. Ya, itu tiang tinggi elektrik tu, itu adalah high voltage electrical power transmission line. Biasanya, ya, kalau high voltage ni, dia adalah sumber kepada electromagnetic radiation. Ya, electromagnetic radiation. Ya. Kenapa apa kena mengena dengan bangunan arkib, doktor? Sebab kita simpan AV record. Ya, audio visual record. Semua tape video ke dalam CD ke dan sebagainya very very sensitive dengan electromagnetic radiation. Maknanya patutnya kita simpan dalam arkib, kekal boleh digunakan dalam masa 100 tahun, tetapi jahanam sebabkan kita tak sedar. Rupanya benda tu dah kena radiasi daripada electromagnetic yang datang daripada yang electrical power transmission line tu. Ya, just because of that, make sure that your building mesti jauh daripada benda tu. Ya. Alright, and then the last one adalah please jauh, ya, jauh building kita daripada kawasan pasar dan sebagainya yang mungkin membawa kepada munculnya tikus dan sebagainya. Ya, itu kita tak nak. Okay, next, Iwana. So kamu tengok itu adalah point yang should not be. Maknanya bangunan arkib kita tak boleh ya, tidak boleh ada benda-benda Allah tu. Okay. Alright, sekarang kamu tengok, ya, ini contoh daripada tahun 85 kepada tahun 2005, apa yang dipanggil sebagai ribut tropika. Saya sakit perut kadang-kadang dengan orang Malaysia ni, ya, bila dia nampak kemah tercabut, bila nampak benda berpusing, dia terus cakap, oh, puting beliung, puting beliung, puting beliung.
Tidak, itu bukan puting beliung ya murid-murid sekalian. Itu kita panggil dia sebagai ribut tropika, ribut sahaja. Hang nak sangat ke puting beliung ya? Okey. Kalau kamu tengok ya, sebenarnya Malaysia ni adalah bukan laluan puting beliung. Ya, bukan laluan. Ya, tetapi macam saya cakap, who knows satu hari nanti, cuma setakat hari ini tidak ada lagi. Okey. Yang kita ada hanyalah ekor puting beliung. Apa maksud ekor puting beliung? Kamu tak nampak puting beliung tu. Tapi dia punya ekor tu, itu yang jadi ribut tropika tu. Dulu ya, baru saya rasa dalam tahun ni juga. Ataupun mungkin tahun lepas. Ada taufan dari Filipina ke daripada China, saya tak ingat. Dia akan sampai ke Malaysia. Dia akan lalu ke Malaysia. Tapi ekor dia je lalu. Dia punya badan yang besar-besar tu semua ikut negara lain. Maknanya kena dekat Vietnam dan sebagainya. Tapi ekor dia ujung je. Ujung je kena dekat Malaysia. Itu yang kena kat Kedah tu. Habis Kedah. Saya tak tahu laluan dia. Habis rumah atap semua tercabut dan sebagainya. Kamu bayangkan baru kena sikit je ekor je. Ya, kalaulah betul-betul kena puting beliung yang besar dekat Malaysia, teruk kita. Ya, kamu tengoklah rumah kamu, kalau setakat rumah kampung macam tu memang habis. Ya, memang habis kita. Ya, memang habis. Kamu jangan mimpilah kata rumah tu teguh. Tak. Ya, especially bumbung. Even kalau siapa duduk rumah 2 tingkat ke, rumah setingkat ke, bumbung kamu habis semua. Ya, memang disaster lah. So jangan, don't say about the puting beliung. Dia cuma adalah ribut sahaja. But again, saya ingatkan, dia mungkin akan berlaku. Ya, sama macam gempa bumi. Gempa bumi ada dekat Malaysia. Ya, tapi skala dia kecil. Ya. Alright, so next Iwana. Yang kamu tengok dalam ni ya adalah gempa bumi yang berlaku keliling kita. Ya. Kamu tengok yang putih-putih tu semua gempa bumi. Ya, maknanya nampak tak Malaysia? Malaysia okey je. Ya, kamu rasa macam selamatnya duduk Malaysia. Tak. Kau tengok yang dekat bahagian Ho Chi Minh tu. Dekat Vietnam. Nampak kan ada satu bulatan yang saya sebut tu. Ya, pernah berlaku gempa bumi dekat Vietnam. Ya, pernah berlaku gempa bumi dekat Vietnam. Dan masa tu tsunami tak ada. Ya, tak terhasilnya tsunami. So daripada sini kamu nampak ya bahawa Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung ni dia cuma terdedah kepada Laut Cina Selatan yang paling open. Ya, Laut Cina Selatan yang paling besar. Ya, itu sahaja. Sebab itulah kalau once berlaku gempa bumi dekat Laut Cina Selatan, kita adalah orang yang paling bahaya. Cuma Sabah ni dekat bahagian Tawau tu, ya, dekat bahagian hujung sana menghadap ke Philippines, kamu lagi berisiko lah sebab kawasan Philippines kamu nampaklah macam salji sana tu. Ya. Hopefully kamu tahu Philippines tu dekat mana. Filipina dekat belah kanan peta kita, ya, Sabah menghadap Philippines, and then dekat situ pun ada Indonesia. Ya, bawah kita penuh. Ya, bawah kita penuh dekat kawasan Indonesia penuh gempa bumi. And semua dekat dekat kawasan Lautan Hindia kat situ. Okay. Alright, next Iwana. So kamu nampak next adalah berkaitan dengan dua perkara iaitu ribut dan juga gempa bumi. Ya, ribut dan gempa bumi. Kamu cakap selamat ke Malaysia? Selamatlah, tapi sampai bila wallahu alam. Okay, next. Okay, next. Yang ni kita tak boleh play kan dia, next. Alright, so ini contoh yang berlaku dekat Taman Idaman Serendah, Hulu Selangor. Ya, kamu tengok van je. Ya, kamu tengok belah kanan tu ada jalan raya. Van, jalan raya. Berlaku dekat Taman Idaman Serendah, Hulu Selangor. Next. Kamu tengok van balik. Kamu nampak jalan raya tu. Okay, next, turun bawah. Okay. So kamu nampak ni kan, ini adalah dipanggil sebagai Google Maps. Ya, kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan Google Maps ya. Sebab kamu ada assignment yang berkaitan dengan Google Maps ni nanti. Okay. So kamu kena betul-betul fokus lah. So tadi saya dah tunjukkan location dia dekat Serendah.
taman idaman, kamu ingat balik yang should not be tu, the first point adalah jauh daripada sumber air. So serendah ni keliling dia penuh dengan air. Dia ada sungai, dia ada kolam, ya, dia ada sungai, dia ada kolam. Yang mana risiko dia tinggi lah. Dan boleh kebangunan arkib didirikan dekat sini? Tak boleh. Ya, tidak dibenarkan sama sekali. Next. Okay, kita masuk khusus, ya, fokus on taman idaman. So kamu nampak dalam tu ada 4 kolam besar, ya, 1, 2, 3, 4 dan tengah-tengah dia tu ada sungai. Ya, ada sungai. So kes yang tanah runtuh tadi tu, landslide tadi tu yang kamu nampak van tu berlaku dekat taman idaman. Ya, berlaku di taman idaman. Okey, turun bawah. Next. Okey. Ini adalah Google Satellite. Ya. Itu adalah kawasan bencana. Ya, kawasan bencana. Still kamu nampak kolam tu 1, 2, 3, 4. Okey, kolam tu ada. Okey, next turun bawah. Okey. Itulah pergerakan tanah. Maknanya jalan raya tu turun ke bawah bermaksud jalan raya tu tinggi. Sebab itulah kamu jangan seronok sangat. Oh, nak letak bangunan ataupun nak rumah tinggi-tinggi. Landslides ni berlaku bila-bila masa je. Tanah runtuh, dia bukannya kamu tengok secara dengan mata kasar kamu tahu, tak. Tanah runtuh ni memang berpunca daripada pergerakan dalam tanah, bukan pergerakan luar tanah, tak, dalam. Struktur tanah dekat dalam tu dah longgar. Jadi because of that, habislah segala-galanya. Kalaulah kita nampak physically macam ni, senang. Ya, kalau kamu ingat kes yang berlaku dekat Highland Towers, ya, Highland Towers. Highland Towers ni dekat Gombak, ya. Tiba-tiba pula kondominium tu jatuh runtuh. Sebab orang tak nampak apa-apa. Ya, kenapa tiba-tiba runtuh? Struktur dia tak bagus ke? Kontraktor apa ni? Bla 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 bla. Sebenarnya konflik dia ataupun masalah dia berlaku dekat dalam tanah. Ya, dalam tanah. Sebab itulah kita tak nak apa-apa berlaku dalam tanah. Ya, pergerakan air, hujan lebat, ya, pergerakan air ada dalam tanah, dia gerakkan tanah. Bila gerak tanah, terkena dekat tiang. Ya, sebabkan benda tu dah berat, dah lama berlaku. Tiang tu crack. Bila crack satu bermaksud for the whole building akan collapse. Ya, dia akan tumbang. Tu masalah dia. Okay. Alright, sama juga kes yang ini. Ya. Agak dah lama, ya, dah lama, tapi tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang peka ataupun alert. Kamu kalau dekat kampung, dekat rumah kamu, tengoklah mana-mana jalan yang mendap tu, be careful. Ya, be careful dengan jalan yang mendap. Even kalau kat rumah kamu ada yang mendap-mendap ni pun kena be careful. Okay. Alright, next. Ya, so kamu nampaklah betapa kita ni kalau nak buat bangunan arkib, ya, tak boleh dekat kawasan-kawasan berkenaan. Okay, and then next. Tadi kita masuk kepada site selection. Yang pertama tentang location avoidance of hazard ataupun location that should not be. Ya, tak boleh. And then right now kita tengok location that should be. Mesti ada. Yang tadi tak boleh langsung. Jangan ada benda-benda Allah tu. Yang ni mesti ada. Tak kira apa nak berlaku, mesti ada benda Allah tu. Okay. First dia kata, ya, your building should located within a short response time, ya, of emergency services. Apa maksud dia? Maksudnya dia mesti dekat dengan bomba dan juga balai polis. Ya, bomba, balai polis. Berapa minit? Paling lama adalah 30 minit je. Ya. 30 minit. Ya, janganlah lebih daripada tu. Orang kata dalam paling jauh, ya, pergerakan ataupun lokasi kepada emergency services ni adalah dalam 30 kilometer. Ya, 30 kilometer. Itu paling jauh. Doktor, saya jumpa bomba ni tapi jarak dia dengan tempat saya adalah 40 kilometer. Tak boleh. Ya. Paling jauh jarak dia adalah 30 kilometer. Itu sahaja. Okay. Alright. Itu yang first, ya, short response time of emergency services. And then yang kedua dia cakap capable of allowing swift evacuation. Apa maksud dia? Once kalaulah berlaku any emergency for our building, ya, mesti ada ruang tempat berhimpun. Ya, kamu tengok dekat mana-mana jabatan kerajaan ataupun jabatan swasta,
mesti ada dekat situ ada kawasan berhimpun kalau berlaku kecemasan. Ya, maknanya kalau nak buat bangunan mesti ada kawasan tempat berhimpun if anything happens to your building. Ya. So yang kedua, kamu bayangkan kawasan building kita nak tak nak mesti luas sebab ada kena ada ruang berhimpun. Okey. Kalau macam dekat puncak perdana tu kamu bayangkanlah ya, kalau berlaku kebakaran, kita boleh lari dekat kawasan Padang Masyar je. Ya, Padang Masyar tu yang sebelah kanan kita tu. Ya, sebelah kanan yang ada court dan sebagainya, tempat parking tu. Itu adalah Padang Masyar. Okey. Doktor, boleh tak saya lari ke kandang? Jawapannya tak boleh sebab on the way nak ke kandang tu ada TNB. Ya, Kang melotot-lotot habis kamu Kang, ya. Boleh tak kamu nak lari pergi terus ke belakang iaitu menuju ke kolej? Jawapan saya tidak. Sebab kalau berlaku kebakaran kamu tengoklah atap kepada titian Siratul Mustaqim tu. Ya, kamu tengok titian sirat tu atas dia bumbung dia tu, kalau kena api habis kamu. Ya, tak boleh lari pergi ke college. Okay. And then yang seterusnya kamu cakap boleh ke saya lari ke depan? Ya, ke depan yang menghadap ke highway tu. Jawapan dia tak boleh. Why? Because of bila asap tebal, ya, dekat situ ada dinding yang tinggi, asap tu berpusing kat situ, kamu akan mati keracunan kat situ ya. Tak boleh bernafas pula nanti. Okay, so nak tak nak memang kena lari terus ke Padang Masyar kita. Ya, mesti kamu confuse kenapa banyak sangat bunyi-bunyi macam nak kiamat semua kan ya dekat situ. Ya, sebab itulah yang istilah saya dengar daripada senior-senior kamu, dia panggil titian sirat. And then dia panggil Padang Masyar. So saya teruskan aja lah. Alright, and then kamu tengok dalam tu ya, located on a stand alone. Ya, stand alone ataupun island site with free access. So ini maksudnya adalah bangunan tu adalah bangunan sendiri. Kamu tengok bangunan puncak perdana, ya, bangunan kita puncak perdana. Kalaulah itu bangunan kedai, ya, bangunan kedai, for the whole building adalah milik arkib. Tak boleh ada kedai-kedai lain. Ya, tak boleh ada kedai-kedai lain. Itu dipanggil sebagai stand alone. Ya, dia duduk seorang-seorang dia. Kalaulah kamu ambil lot kedai ya, dia ada banyak macam dekat Alam Budiman ada Rahmat Bistro, ada ni, ada tu, ada dalam 10 pintu kedai. Ya. Kalau kamu nak ambil, nak jadikan dia sebagai bangunan arkib, ya, semua 10 pintu kedai tu tak boleh ada kedai. Ya, 10 pintu tu adalah milik kamu seorang. Ya, milik kamu seorang. Nanti saya tunjukkan bila saya masuk dalam Google Maps yang saya nak tunjuk, saya nak ajar pada kamu nanti. Okay, untuk stand alone. Nanti saya terangkan lagi sekali. Alright, and then next dalam tu adalah accessible to potential users. Means that your location ya for your archive mesti dalam kawasan yang ada potensi pengguna nak menggunakan arkib kamu. Ya, mungkin datang daripada sekolah, mungkin datang daripada universiti. Sebab itulah saya beritahu janganlah bangunan arkib kita jauh terperosok masuk hutan. Ya, masuk kat kawasan kampung hulu sangat. Siapa nak datang? Ya, kena dekat kawasan yang orang boleh datang. Ya, especially budak sekolah, pelajar sekolah atau pelajar universiti. Alright, and then next adalah accessible by main roads. Ya, bangunan kita memang dekat jalan utama. Kenapa jalan utama? Because of we need to have the public transportation. Ya, need to have public transportation untuk user datang ke bangunan kita. And then the last one adalah easily accessible from the parent organisation. What is parent organisation? Parent organisation adalah records creator. Siapa yang wujudkan record tersebut? Ya, kalaulah macam contoh kita di Fakulti Pengurusan Maklumat, so our records creator adalah UiTM HQ. Maknanya dekat Shah Alam. Ya, dekat Shah Alam. Itu adalah records creator ataupun HQ dia. Ya. So macam Petronas bolehlah buat bangunan Petronas dekat Kedah, dekat ni, dekat tu ya dengan ni. But HQ dia, records creator dia adalah dekat yang KLCC itu sebagai contoh. Itu maksud dia. Okay. Alright. So, kalau in terms of accessible from the parent organisation, normally ya, dia punya jarak jauh antara arkib
dengan State Archive ataupun dengan HQ kamu tu, ya, dengan HQ kamu tu adalah sekitar paling maksimum 40 kilometer. Ya, 40 kilometer. Ya, tak boleh lebih daripada tu. Doktor, saya ada satu kawasan nak buat State Archive, dia jauh dia 42 kilometer. Saya kata salah. Ya, dan kamu kena ingat ya, sebabkan State Archive kita ni dia tak ada parent organisation. Ya, dia tak ada parent organisation yang kamu buat. Kita buat untuk semester ni tidak ada parent organisation. But kamu kena ingat State Archive kena duduk dalam ibu negeri. Kalau dekat Sarawak, ibu negeri dia adalah Kuching. Ya, kalau Sabah, ibu negeri dia Kota Kinabalu. Kalau Kelantan, ibu negeri dia adalah Kota Baru. Kalau Terengganu, dia punya ibu negeri Kuala Terengganu. Kalau Pahang, Kuantan. Kalau Johor, Johor Baru. Ya, jadi maknanya State Archive kamu mesti duduk dalam kawasan ibu negeri sahaja. Ya, dalam kawasan ibu negeri sahaja. Kamu kena pandai pilih location nanti. Okay. Alright, kalaulah kamu nak buat luar daripada ibu negeri, bermaksud kamu tak nak ambil Kuantan sebab Kuantan berisiko untuk banjir. Ya. So kalau nak jauhkan, itu yang saya cakap, jauh dia cuma dalam jarak 40 kilometer je. Ya, 40 kilometer je. Tak boleh lebih-lebih, tak boleh jauh yang entah ke mana-mana nanti, tak boleh. Okay. Alright. So itu adalah untuk should be. Next. Okay, and then point number 3 is about the size. Ya, size. Kamu ingat site selection divided into 4. Point number 3 adalah berkaitan dengan size. Size ni yang kamu tengok dia kata, kawasan kamu nak buat bangunan arkib mesti large enough. Kenapa kena luas? Ya, dia kena luas sebab ada perkara-perkara dalam ni. Yang pertama, kamu kena fikirkan tentang future expansion. Maknanya ruang nak buat penambahan kepada building. Sebab building kita tak kecil macam tu. Dia akan membesar, membesar, membesar dan membesar. Ya, dia mesti ada ruang untuk future expansion. And then next, you need to think about the site access dengan service roads. The sufficient parking kena fikir. Ya, doktor takkanlah nak buat bangunan arkib kena fikir pasal parking. Ya, kau kena fikir. Ya, kau kena fikir staff nak parking dekat mana. Kau kena fikir pula public nanti nak parking dekat mana. Semua tu kamu kena fikir. Ya. Alright, and then kamu kena fikir tentang storm water management. But kalau dekat Malaysia kita tak payah fikir pasal benda tu. Ya, sebab normally dekat Malaysia ni storm water management memang dibangunkan oleh majlis daerah. Ya, memang dah ada tempat tu. Ya, nanti saya tunjukkan juga dalam maps nanti. Ya, hopefully saya ingat benda tu. Okay, next. And then other than that ya, dalam tu ni stormwater management. Apa maksud stormwater management ni? Kalau air hujan turun masuk dekat air longkang, dan air longkang terus menuju ke kolam tadahan air hujan. Nanti saya tunjukkan juga ya. Nanti saya tunjukkan. Next. Okay, other than that, kenapa dia kena besar? Sebab kamu kena bayangkan yang masuk dalam kawasan arkib ni mungkin lori-lori besar. Ya, sebab kadang yang datang kontena. Kenapa kontena? Sebab dia bawa rekod yang banyak. Dia letak dalam kontena. Ya, kadang bomba datang. Ya, bila truk-truk besar ni datang, nak tak nak kamu kena fikirkan macam mana mereka nak berpusing. Ya, bagaimana mereka nak berpusing, nak keluar balik daripada building. Dia nak masuk boleh, and then dia mesti ada keluar. Ya, jangan pula orang masuk tapi tak boleh keluar daripada bangunan arkib kita ataupun kena reverse. Ya. Alright, and then other than that, you need to think about the trash pickup, ya, drop areas, parking, loading untuk loris dan sebagainya, and then to large enough to accommodate current and projected storage requirements for 15 to 20 years. Ini dia panggil sebagai yang future expansion tadi tu. Okay, next. Okay, and then the last point ya untuk site selection adalah tentang floodplain requirements ya. Dia kata dalam ni ya, tanah kita kalau nak buat bangunan arkib mesti tinggi dia paling minimum 5 kaki. Ya, nanti saya tunjukkan ya. And then kalaulah macam tadi ya, kamu dengar first point should not be adalah jauh daripada kawasan banjir. Ya, tapi kalau tak ada kawasan sangat, contohnya itu je lah tempat yang ada, doktor, tak ada dah tempat lain. Ini yang paling strategik. Tapi dia memang dekat dengan kawasan banjir. Okay. So kalau berlaku kes macam tu, kamu kena ingat balik ya, tanah kena tinggi.
Ya, minimum 5 kaki. Maknanya kalau tempat tu dah biasa dengan banjir, memang kamu kena tinggikan paling kurang dalam 10 kaki lah ketinggian tanah tu. Ya, sebab kita nak elakkan banjir. Okey. Yang kedua adalah kamu kena letak jarak kamu dengan bangunan kamu lebih kurang ya, kawasan banjir dengan bangunan kamu lebih kurang dalam 100 kaki. Ya, 100 kaki. Itu adalah minimum. 100 kaki tapi tanah mesti tinggi. Ya, maknanya boleh ke tidak buat dekat Kuantan kawasan banjir? Boleh. Tetapi tanah tinggi. Ingat ayat tu. Nanti bila time banjir ya, macam Arkib tu nanti akan jadi pulau lah. Dia akan jadi pulau. Keliling dia banjir. Itu yang pernah berlaku dekat Kuala Krai dulu. Ya, banjir besar. Ada satu kawasan tanah tinggi, dia seorang je yang tak banjir sebab kawasan dia tinggi, rumah dia. Ya, jadi tapi yang kelakarnya ya, lembu ke kambing semua lari naik dekat kawasan situ. Dia terima everything lah, termasuk ular sawa dan sebagainya yang lari nak menyelamatkan diri. Ya, dengan biawaknya pun semua ada. Ya, dengan manusianya ada. Nasib baik kawasan dia luas. Ya, bab tu memang kena redha je lah terima. Okay. Alright. Habis tentang tu, kamu ingat balik minggu ni kita belajar tentang site selection divided into 4. The first one adalah apa tadi tu? Location should not be, yeah. And then location should be, and then tentang dia punya size, and then the last one adalah tentang floodplain requirements. Okay, Iwana, kamu tutup yang itu. Okay, hopefully semua orang dapat lihat benda ni. Saya masukkan pada kamu, saya tunjukkan ya, apa yang dikatakan sebagai ketinggian tanah kepada building kita. But before that, saya tunjukkan kepada kamu macam mana guna peta. Ya, jangan kau nak guna Waze ya, jangan. Kita dah budak degree dah pun, ijazah sarjana muda, jangan guna Waze. Waze ni budak sekolah pakai. Ya, kamu pakai Google Maps, ya. Daripada Google Maps ni barulah nampak cerdik sikit kamu. Okay. So kamu letak dalam ni adalah try Google Maps. Okay. Google Maps. Klik dekat Google Maps. Okay. Ni yang kamu nampak ni ya. Pasal Malaysia ni. Ya, pasal Malaysia ni. Kamu nampak dalam ni ya. Yang saya kata kita ada open sea ni lah, dia open sea ni. Ya, open sea. Dekat sini Pulau Batu Putih yang telah dinafikan untuk kita memiliki. Ya. Dan Singapura dah ambil benda tu. Ya, Pulau Batu Putih. Kenapa kita kalah? Kenapa kita tak dapat Pulau Batu Putih? Disebabkan rekod kita tak ada. Kamu nampak kan pentingnya rekod? Ya, rekod tak ada. Diorang pergi dekat British Archive, tak jumpa mana rekod yang mengatakan Pulau Batu Putih hak kita. Tak ada. Tapi yang tak logiknya, yang tidak logiknya, macam mana ya Pulau Batu Putih tu yang memang duduk kawasan Malaysia tiba-tiba jadi hak Singapura. Ya, sebab itulah sekarang ni dicabar lagi sekali dengan mengenakan beberapa bukti. Saya tak tahu evidence in terms of what. Ya, evidence in terms of what, saya tak tahu apa benda yang akan ditunjukkan. Hopefully kita punya archivist, kita punya researcher jumpalah benda-benda tu. Ya. Ini saya tak nampak pula dekat mana Pulau Batu Putih. Ya. Saya rasa dekat bahagian Bandar Penawar ni yang mereka nak sangat tu. Ya, kamu tengok ya, ini Singapura. Ya, ini Singapura. Sekarang ni Singapura telah membesarkan lagi pulau dia. Ya, saya tak tahu kat bahagian mana. Ya, dan memang tengah dipantau. Saya rasa dekat bahagian ni kot, dia besarkan lagi menjadi satu pulau betul-betul Singapura punya. Ya, sebabkan itulah mereka ni ya berusaha ya. Ada dia punya parti ya, parti yang dipanggil sebagai PAP. PAP ni adik-beradik kepada DAP dekat Malaysia.
Adik-beradik je. DAP dengan PAP sama je adik-beradik. Ya, so mereka ni ya, mereka meminta kerajaan mereka ataupun mereka letakkan sebagai manifesto, kalau mereka menang mereka akan cuba dapatkan Johor untuk Singapura. Kenapa orang Singapura nak Johor? Ya, kenapa orang Singapura nak Johor? Ya, kamu tengok dalam ni, ya, ini Johor. Ya, ini Johor. Ini saya tunjuk kamu Google Maps ya, Google Maps. You should know how to use it, okay? Ini adalah Johor. Okay, Johor ni ya, dia luas. Ya, kamu nampak ini dia punya peta, ni dia punya sempadan ni. Ya, atas adalah Segamat. Kenapa dia perlukan Johor? Sebab Johor ada hutan yang luas. Ya, diorang suka hutan. Diorang suka hutan. Mereka ya nak tengok gajah ya, dengan sombongnya mereka pergi dekat India tau. Mereka tak tengok dekat Malaysia. Padahal kita ada gajah pusat pemeliharaan gajah. Kita ada dekat Temeloh kalau tak silap saya. Ya, dekat Pahang. Mereka tak nak pergi, mereka pergi India. Mereka belajar pasal gajah semua. Action sungguh diorang. No? Okay, so mereka nak ini, mereka nak Johor ya. Benda ni ada dalam manifesto tahun 2000, 2001, 2002 macam tu lah lebih kurang. Saya tak tahulah sama ada sekarang ni still dalam manifesto mereka ataupun tidak. Dan mereka juga berangan-angan ya untuk mendapatkan negeri Pahang ya, Pahang. So kalau Pahang dengan Johor bergabung dengan Singapura, dia akan jadi negara yang besar mengalahkan Semenanjung Malaysia. Ya, tu yang kacau tu. Itu angan-angan mereka, tak apa. Sebab angan-angan tu free. Okay. Alright. So kenapa mereka nak Pahang? Because of Pahang ada Genting dan juga Cameron Highlands. Ya. Mesti kamu orang Pahang, kamu rasa macam suka-suka engkau je nak ambil. Ya, memang dia suka. Dia memang suka. Rakyat Singapura paling ramai dekat Genting Highlands. So, sebab kenapa? Ada kasino. Ya, diorang suka. Diorang mana dekat Singapura mana ada tanah tinggi, tempat-tempat sejuk. Ya, diorang nak Genting Highlands tu. Ya, bayangkan betapa tamaknya mereka. PAP ya. Dekat Malaysia kita panggil sebagai DAP. So, itu cerita sedikit lah ya apa yang berlaku. Alright, so sekarang kamu tengok yang saya kata open sea. Kalaulah berlaku tsunami ya dekat mana-mana dekat sini, tadi kamu nampak ya sini Ho Chi Minh ya. Tadi kamu nampak sini pernah berlaku gempa bumi ya dekat bahagian ni. So kalaulah gempa bumi berlaku dekat kawasan ni ya, tsunami akan berlaku dan melanda dekat bahagian ni. Ya, maknanya kena Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga akan berlaku dekat kawasan Sabah dan juga Sarawak termasuk Brunei. So dia sebab dia open sea. Ya, macam saya cakap yang before this, we have Aceh, tsunami dekat Aceh ni ya, yang berlaku dekat Lautan Hindi ni. Ya, berlaku dekat Lautan Hindi, tetapi dia punya cebisan-cebisan laut tu ya, tsunami tu ya sampai ke Kedah. Ya, sampailah dekat bahagian ni. So kamu tengok ya, ini adalah kawasan pantai yang dilindungi oleh Indonesia. Sebabkan itulah dulu kamu belajar sejarah, Selat Melaka cukup popular di kalangan pedagang. Ya, daripada zaman Sultan Melaka, semua Portugis semua suka. Even Melaka adalah negeri atau negara paling kaya dekat Nusantara. Ya, paling kaya. Kamu nak tahu tak kayanya Melaka? Kayanya Melaka dulu, setiap satu orang penduduk Melaka mempunyai 7 tempayan emas. Ya, mesti cakap, doktor ni semangatnya. Betul, orang dulu kaya. Ya, 7 tempayan emas mereka ada. Ya, kekayaan orang Melaka satu ketika dahulu sampai kepada pengetahuan Portugis. Ya, sampai kepada pengetahuan ramai orang-orang luar. Dia macam cerita, kalau kamu tengok cerita apa tu ya, London tu apa nama dia? Allahu Akbar. Yang kapal dia Black Pearl tu. Siapa tahu cerita apa tu? Jack Sparrow. Yes, Jack Sparrow. Keturunan-keturunan tu lah semua tahu tentang kekayaan. Mana-mana negara yang kaya, mereka akan pergi. Ya. Itu adalah umpama diorang ya, satu keluarga Melayu Melaka ada 7 tempayan emas. Soalannya apabila Melaka telah diserang oleh Portugis, ya, orang-orang Melaka ada yang berjaya sorok dia punya tempayan emas, tapi sampai hari ini tak dijumpai. Siapa orang Melaka, kamu cukup-cukup berhati-hatilah dengan tanah-tanah dekat mana-mana tu. Mana tahu kamu gali jumpa tempayan emas, kamu kaya. Ya.
kamu ada sekeping sahaja duit emas ya, kamu jual dekat black market, kamu kaya raya. Sekeping. Kalau ada dalam 1,000 keping, ya tak payah belajar degree dah. Ya tak payah sibuk dengan forex ke yang haram tu, tak payah dengan scam-scam yang orang ambil gambar TikTok tunjuk duit banyak-banyak tebal, tak payah. Memang kamu kaya pun lebih daripada mereka pun. Even saya rasa ya, Sultan Brunei pun mesti pandang kamu besar kecil, besar kecil, besar kecil sebab kayanya orang ni. Ya, satu tempayan emas. Kalau kamu dapat, saya tak tahu saiz macam mana tempayan emas tu. Ya, dibayangkan dulu betapa Melaka tu terlalu kaya. Dan kamu tahu Melaka dulu ya, dia satu bandar ataupun satu negara yang keliling dia semua penuh dengan tembok. Keliling dia tembok je. Dengan tengah-tengah tu adalah Istana Sultan Melaka. Ya, dia memang kaya. Keliling dekat tembok-tembok dia ada meriam. Kamu janganlah baca sejarah yang cakap orang Melaka lawan Portugis guna keris. Tak. Diorang guna meriam. Ya, guna meriam. Tapi masalahnya, kenapa kita jatuh? Sebab Melaka, di kalangan orang Melayu, Melaka ni ada si Kitul. Si Kitul ni adalah pembelot. Even zaman sekarang ni, pembelot tu tetap wujud di kalangan orang Melayu. Dan itulah pembelot yang pergi membekalkan senjata kepada orang Yahudi. Maknanya si Kitul ni memang akan wujud sampai bila-bila. Sebab itulah kamu dengar orang tua pernah bercakap, sejarah itu berulang. Inilah dia, sejarah tu berulang. Dia tetap akan berulang dan berulang dan berulang. Okey, si Kitul tu wujud, dia cakap, apa yang ada dekat Kota Melaka? Ni dekat mana? Ni kat mana? Istana dekat mana dan sebagainya. Sebab tu Portugis pap senang. Datang, fire je lah. Orang Melaka tak ready for that. Ya, sebab kita adalah orang Melayu yang mana siapa je tetamu datang, kita akan terima, Assalamualaikum, silalah jemputlah, duduklah, bagi minum air kopi dan sebagainya. Ya, itulah kita. Kamu tahu kan kes macam mana orang Jepun masuk ke tanah Melayu di Kelantan? Ya, orang Jepun datang ke Kelantan ya, mendarat yang pertama dekat Kelantan, dekat bahagian Tok Bali tu. Cara mereka dengan mengayuh sampan. Dekat luar sampan, sebelum sampan berlabuh, kapal Jepun banyak dekat luar tu. Orang-orang Melayu kita buat apa? Semua pergi dekat tepi pantai, berdiri ramai-ramai. Ya, berdiri ramai, tengok. Ni apa hal pula ni dalam bahasa Kelantan lah. Ya, saya bukan orang Kelantan, saya tak tahu. Ni apa hal pula ni ramai-ramai ni. Semua excited. Dia teruja. Tetamu ramai ni. Kita orang Melayu. Ya, tetamu ramai. Apa kita buat? Kita nak sambut. Nak sambut ni. Tiba-tiba ya, sebelum sampan tu sampai mendarat di tanah Kelantan tu, mereka keluarkan senjata, mereka tembak bertubi-tubi daripada rakyat-rakyat Kelantan dekat tepi pantai tu. Menggelupur mereka, siapa yang ada melarikan diri. Ya, sampai macam tu. Sebab itulah ada satu pokok kelapa dekat Tok Bali until today, bukan Tok Bali, dekat saya tak ingat apa nama pantai tu, ada satu pokok dia yang telah ditunjukkan kepada saya oleh Pak Cik ni, itu adalah pokok yang ada tanda kena tembak dengan pihak Jepun. Saya kagum saya tengok. Ya, kalau pokok boleh berlubang besar, apatah lagi badan manusia. Ya, dan ramai mati dekat tepi laut masa tu. Ramai mati. Sebenarnya niat nak menolong, tetapi telah ditembak. Ya, itulah sebab kamu kena belajar arkib. Ya, pentadbiran arkib yang kamu dengar cerita daripada saya, macam manalah doktor tahu semua benda ni. Sebab itulah bila ambil CDIM 261, kamu tak boleh masuk kosong. Kamu kena ada knowledge tentang sejarah. Kamu kena ready for that. Sebab masuk arkib ni memang pasal sejarah. Dia tak ada benda lain lagi dah. Ya, tak ada benda lain lagi dah. Memang pasal sejarah. So kamu ingat, mati macam tu sahaja. Ya, orang dah mati, mereka teruskan perjalanan, diorang dah buat research, diorang naik basikal pergi satu semenanjung ni, diorang dapat takluk. Ya, ada masuk dari Johor. Bayangkan. Ya, bayangkan. Okey, so kamu nampak inilah Selat Melaka yang cukup disayangi oleh semua pedagang-pedagang. Alright, and then kamu tengok, ini still Google Maps. Ya, still Google Maps. Saya tengok dalam ni, saya letak satu tempat iaitu Pengkalan Cepa, Kelantan. Okay. So dia tunjuk dekat sini, ini adalah Pengkalan Cepa.
Okey, sini Pekalan Cepa dan bila zoom kamu nampak sini adalah airport. Ya, kamu nampak ini adalah airport. Ya, kamu zoom lagi sini adalah Institut Perguruan kalau tak silap saya. Ya, IPGM Kampus Kota Baru. And then kamu tengok dalam ni ada Kelantan Golf Club. Okey. Kamu tengok kawasan dia, ini adalah Google Maps. Ya. Ada nampak sungai. Ya. Sungai. Ya. Boleh tak kita dirikan arkib dekat kawasan ni? Jawapannya tidak. Ya, tidak dibenarkan sama sekali sebab dia cukup berisiko tinggi plus kamu nampak dia dekat lautan terbuka. Okay, alright. And then Google Satellite. Ya, saya cakap kamu kena tahu tentang Google Maps and Google Satellite. Kamu klik je belah kiri dekat bahagian bawah tu. Okay, nampak kan ayat satellite tu? Klik sahaja. Ya, saya minta maaf. Saya dekat rumah ya, jadi dia agak slow sikit internet dekat sini. Okay. So bila Google Satellite, dia bagi in details. Ya, in details. Even kamu nampak airport tu. Ya, kamu nampak airport tersebut. Ya, kamu nampak mana ruang yang masih kosong macam ni dekat kosong ni. Ya, ruang yang boleh dijadikan mungkin nak buat rumah ke dan sebagainya. Sini kamu nampak mana ruang kosong. Sini kamu nampak mana kolam dan sebagainya. Ya, ini Google Satellite. Okey. Ada lagi satu ya yang kita panggil sebagai Google Street View. Ya, Street View. Okey, contoh Google Street View adalah saya try masuk satu tempat. Okay, dekat sini. Klik. And then kamu pergi dekat bawah ni ada tulis Street View. Klik dekat situ. Okay. And then kamu nampak apa yang berlaku ataupun apa yang ada dekat Jalan Raja Perempuan Zainab 2. Okay. Boleh 360. Boleh berpusing. Okay. Boleh berpusing dan tengok keliling. Dan sekarang kamu nampak bahawa dia punya ruang ataupun tanah dia tanah rendah. Ya, Pekalan Cepa memang kawasan dia tanah rendah. Kamu nak jalan-jalan pun boleh. Nampaklah rumah saudara mara ke. Kamu jangan risau ya, kamu tak akan dilanggar oleh kereta ya. Boleh potong lagi lori tu. Okay. Alright, and then terus. And then kamu nampak sini kawasan Belukar. Okay, and then boleh tengok lagi. Salah kereta kancil yang mengikut kita je. Okay. And then nampak ni rumah siapa dan sebagainya. Bolehlah tengok ya. X. Rumah XX kamu ya, X power kamu dan sebagainya, boleh je tengok. Okay, so ini adalah street view. So ada 3 benda kamu kena ingat. Kamu belajar tentang street view, kamu belajar tentang Google Satellites dan juga kamu belajar tentang Google Maps. Ya, 3 benda tu. But sebelum masuk Google Satellite dengan street view, kamu kena masuk dalam Google Maps dahulu. Itu cukup-cukup penting. Alright, before this, saya masuk balik dalam Google Maps. Ya, before this saya ada sentuh tentang satu perkara iaitu tentang stormwater management. Okay, saya type dekat sini Stadium Shah Alam. Okay, alright, sini ada Stadium Shah Alam. Okay, Stadium Shah Alam, ni UiTM. Mana Stadium Shah Alam? Oh, sini. Okay, ini Stadium Shah Alam yang dah nak jahanam tu ya. Sian Stadium Shah Alam. Sedih saya tengok. Ya. Dia tak terjaga sebenarnya ya. Tu yang jadi macam tu. Ya, dulu cukup-cukup bangga orang-orang Selangor ya dengan pasukan merah kuning. But right now sedih saya tengok. Ya, saya dulu adalah peminat pasukan Red Giants ya untuk Selangor ya, sebab dulu Selangor memang kuat. Mana ada JDT? Ya, JDT tu apa benda? Tak ada apa pun ya. Tapi kami memang kuat, tapi sayang ya sekarang ni hancur, semua benda hancur. Ya, kami cukup bangga dengan Stadium Shah Alam ni. Alright, so sekarang ni ya kamu tengok ya, kita masuk dekat dalam Google Satellite. Ya, sebab kita nak in details dekat mana. Ya, kamu nak tengok kawasan yang tak ada dalam Google Maps. Ya, Google Maps dia very general ya. Kamu nampak macam ni. Ya, very general. Kamu tak nampak apa-apa pun. Kamu cuma nampak belah kanan sekali adalah sungai. And then ini adalah jalan dan sebagainya. Itu je. Ya, sebabkan itu kena masuk dalam
Satellite. So satellite, kamu nampak kolam ni. Ya. Kamu nampak kolam ni. Ini dipanggil sebagai kolam tadahan air hujan. Ya, kolam tadahan air hujan untuk storm water management. Ya, untuk storm water management. Bila berlaku hujan, semua air-air dekat longkang tu akan dialirkan terus ke kolam tadahan air hujan. Ya, sebab kalau tanpa kolam tadahan ni, normally dia akan jadi macam kawasan tu cepat banjir. Ya, kawasan tu akan jadi cepat banjir. Kamu tengok ni ya. Kejap. Ini dekat Stadium Shah Alam, ada lagi satu. Kalau kawasan perumahan pun ada. Saya letak dekat sini Bandar Saujana Putra, Cenjarum. Okay. Saya masuk dalam Google Maps. And then dia adalah di sini. Okay. Okay. Kalau dekat dalam ni ya, kamu nampak ya, tiba-tiba ada, sini adalah aliran longkang ya, longkang besar. And then sini ada kolam. Ya, ada kolam. Ini dipanggil sebagai kolam tadahan air hujan. Dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3. Ya, 3. Dan air ini akan disalirkan terus ke kolam yang lagi besar. Ya, ke kolam yang lagi besar. Ya. Dan saya minta pada kamu ya, sebab saya dah suruh kepada pelajar ST1 ya, ST1 untuk buat satu kerja. Alang-alang kamu tengah puasa, kamu boring-boring, tak ada kerja kan? Ya, kamu kena buat satu kerja, pergi berjalan. Ya, pergi berjalan. Okey, kamu tengok contoh dalam ni. Saya ambil grup senior-senior kamu dulu. Senior kamu ni dapat 6 saya rasa ni. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey. Kamu petang ni, kamu pergi jalan-jalan dekat kawasan rumah kamu. Cuba tengok kalau air hujan turun, dia pergi ke mana? Ya, dia turun, dia mengalir ke mana? Jalanlah, naiklah basikal, naik motor, jangan naik kereta. Ya, kalau tak pun jalan kaki. Cuma jangan pergi seorang lah. Kalau kamu kawasan kampung, jangan pergi seorang. Saya takut nanti kamu kena colik. Ya, sebab sekarang ni ramai sangat orang jahat. Jangan cakap lelaki tak kena colik. Lelaki pun kena colik. Ya, so hati-hati. Baik lelaki, baik perempuan. Ya, saya tak tahu spesies apa yang tak kena colik. Semua kena colik. Even diri saya pun bakal dicolik. Ya, sebab orang tua pun kena colik. Tak tahulah, something wrong somewhere lah dalam masyarakat kita sekarang ni. So kamu nampak ya, ni contoh. Ya, air dari air hujan daripada rumah senior kamu ni dekat Kampung Long Aton Miri. Ya. So dia tunjukkan pergerakan air dia pergi mana. Okay. And then last sekali adalah masuk ke dalam sungai. Ya. Memang itu yang dekat saya rasa dia duduk rumah panjang ni. Dia duduk rumah panjang. Sebab tu akhirnya ke sungai. Ya, bersih je air sungai dia. Ya, itu yang seronok dekat Sarawak tu. Okay. And then kita tengok pula yang ini. Okay, kamu jalan-jalan je sekitar rumah kamu tu and then jumpalah. Ini dekat Gombak. Jalan Gombak Selangor. Okay. Ni air dia menuju dekat sini. Dia turun dat and then pergi dekat longkang sini. Ya. And then terus masuk dekat dalam longkang paling besar. Okay. Inilah dia. Last dia. Okay. Ni paling last. Dah. Habis. Ada lagi senior kamu ya yang dia tunjuk, tapi sayangnya saya tak dapat nak tunjuk pada kamu. Saya tak kenal siapa yang buat benda tu. Dia terus pergi ke air laut.
Ya, maknanya air hujan turun terus masuk pergi ke air laut. Ya, quite nice lah benda macam tu. Ni kamu tengok, ya, air turun, air hujan masuk dalam longkang, daripada longkang pergi ke kawasan sebegini, ya, pergi ke sini, masuk situ. Okay, and then masuk longkang lagi. Ending dia adalah masuk sungai. Yang gambar hujung sekali belah kanan. Terus masuk sungai. So kamu nanti buat macam tu. Ya, pergi tengok dan nanti laporkan kepada saya. Ya, apa yang kamu kena laporkan? Nanti lepas cuti raya nanti saya panggil sesiapa saja saya nak. And then kamu buat dalam bentuk PowerPoint. Ya, saya panggil sesiapa saja yang saya nak untuk dia cerita tentang storm water management dekat kawasan rumah dia. Okay. Alright. So tadi apa lagi yang saya tak terangkan? Google Maps dah, storm water management dah. And then tentang ketinggian tanah tu. Bagaimana yang disebut sebagai ketinggian tanah. Saya patah balik tadi. Saya masuk balik Google Maps. Share. Okay. So, kita check dalam ni, kamu letak MRSM Pengkalan Cepa. Then enter. Okay. So dia tunjuk ini adalah MRSM Pengkalan Cepa. Ya. MRSM Pengkalan Cepa, depan dia ni ada sungai ni. Kalau tak sungai mungkin longkang. Okay, so ni MRSM Pengkalan Cepa, nak confirm masuk dalam satellite, klik, and then kamu tengok, ya, ini adalah MRSM Pengkalan Cepa. So, kamu klik je dekat jalan ni, ya, untuk kamu dapat street view. Ya, klik pada street view, and then kamu nampak inilah laluan ataupun jalan ke Pengkalan MRSM Pengkalan Cepa. Ya, inilah MRSM dia ni. Okay, dekat sikit and then zoom. Tu Maktab Rendah Sains Mara Pengkalan Cepa. Okey. So kamu tengok kawasan ni. Kawasan ni rendah. Ya, sesuai tak untuk kita buat bangunan arkib? Jawapannya tidak, sebab kamu kena tahu bahawa bangunan arkib mesti ketinggian tanah dia adalah minimum 5 kaki. Jadi kawasan ni tak boleh. Ya, macam mana ketinggian 5 kaki? Saya bagi contoh MRSM juga. Saya pergi dekat MRSM Kuala Kelawang. Okay, MRSM Kuala Kelawang, itu dia MRSM Kuala Kelawang. Okay, kita masuk satellite. Okay, asal ada muka 2 orang ni. Alright, so dalam satellite kamu nampak MRSM Kuala Kelawang dan ini jalan. Okay, klik pada jalan and then ambil street view. Okay, so ini adalah kawasan berdekatan dengan MRSM Kuala Kelawang. So ini MRSM Kuala Kelawang ni. Ini yang depan ni. Ya. Saya pergi dekat pagar dia kejap. Zoom. Ya, Maktab Rendah Sains Mara Kuala Kelawang. Okey. Dan kamu tengok sini. Kamu nampak ketinggian tanah yang ini? Ya, nampak kan? Ya, ini ketinggian tanah yang kita nak. Kita nak, ya. So sekitar paling minimum 5 kaki. Ya. Paling minimum 5 kaki. So kalaulah banjir dekat kawasan ni, ya, kawasan ni banjir, kita tak ada masalah sebab tanah kita tinggi dan baru ada building. Ya, itu yang kita nak. Tak boleh macam tanah dekat Pengkalan Cepa tadi tu. Okay. Even kalau kamu tengok, ya, keseluruhan dekat kawasan MRSM Kuala Kelawang ni, ya, saya jalan lagi ke depan. Okay. Kamu nampak ni. Depan dia pun sama, tanah dia tinggi sikit. Tapi tak sampai 5 kaki lah ni. Ya, tanah dia tinggi. Memang cantik. Kalau ini, ya, saya rasa kalau nak buat bangunan arkib memang cantik dah ni. Ini maknanya dia menaik ni. Ya, dia agak tinggi sedikit. Okay.
So inilah contoh ketinggian tanah 5 kaki minimum. Ya, dalam 6 kaki, 7 kaki, 10 kaki tu logik. Tapi janganlah kamu nak letak sampai tanah yang terlalu tinggi. Tak boleh lah. Ya, kamu tengok MRSM Bentong kot tak silap saya. Pun sama, dia dekat kawasan tinggi. Ya, maknanya kalau berlaku apa-apa sahaja dekat Bentong, dia tak ada masalah, tak efek lah. Okay, cuma dekat belakang MRSM Bentong tu ada tanah tinggi. Maknanya risiko untuk tanah runtuh ke kawasan tu cukup tinggi. Ya, kita tak nak lah macam tu pula. Ya, so kena tengok kawasan kamu bagaimana. So itu yang dimaksudkan untuk point number 4 for site selection, iaitu floodplain requirements that need at least minimum 5 feet tanah tinggi for our building. Okay. Alright. So saya rasa itu sahaja, and then please on your camera class. Each of you. Please on your camera. Kalau based on name list dalam ni ya, saya tengok ada nama Faris Mukri. So nama kamu dah register before this. Kenapa kamu tak masuk minggu lepas? Mana Faris Mukri? Saya, madam. Yes. Madam celah mana kamu ni? Doktor. Kenapa kamu tak masuk minggu lepas? Saya macam miss something macam tu. Ya, kamu, saya jenis yang tak suka terima sebab ya. So make sure that sesiapa sahaja dalam kelas ni kamu tak datang. Lagi banyak kamu tak datang, lagi saya seronok sebab saya akan failkan kamu. Ya, itu perangai saya. Sama juga dengan nama Nur Amiza dalam ni. Ya, Nur Amiza pun kamu tak datang minggu lepas ya. Sedangkan Hood pun dia boleh cancel appointment pergi jumpa doktor gigi sebab dia sakit gigi ya. Yang kamu langsung ya tak nak datang, saya tak tahu kenapa. Alright, so Adril. Mana Adril? Ya, doktor. Okay, alright. Aina Insyirah. Saya, doktor. Jap, Adril, kamu asal mana? Kamu lokasi kamu kat mana sekarang? Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Okay, Kota Kinabalu. So make sure that minggu lepas raya nanti kamu beli yang keropok amplang tu. Ya, beli keropok amplang, bagi dekat kawan-kawan kamu makan, paskan dia punya bungkusan tu. Jadi setiap orang dalam kelas akan makan amplang. Faham Adril? Faham. Okay, good. Ya, sebab saya nak tengok, saya nak tahu lokasi kamu. Kamu kena bawa apa ni masing-masing. Alright, Aina Insyirah. Where are you? Saya, doktor. Okay, kamu location? Bagan Datuk, Perak. Bagan Datuk makan kelapa. Tak nak. Saya tak nak kelapa. Alright. Tak apa. Mana ni? Location? Saya, madam. Sorry, doktor. Batu Gajah, Perak. Ulang balik Batu Gajah. Batu Gajah, Perak. Okey, Batu Gajah. Batu Gajah ni dekat mana ya? Tadi Bagan Datuk. Ni Batu Gajah. Batu Gajah ni Kampung Gajah? Tak. Dia dekat dengan Ipoh. Dia dekat bahagian Kinta Selatan. Okey, itu setakat lombong biji timah tak penting untuk kita. Alright. Ernest, where are you? Saya, doktor, tinggal area Pekanbaru. Dekat mana? Pekanbaru. Dekat mana tu? Area Tampaluri. Sabah ya? Ya, Sabah. Kamu dengan Adril sama, cari keropok amplang tu, ya. Untuk kawan kamu makan. Make sure that amplang tu dia memang yang fresh. Jangan yang dah lemau-lemau, saya tak suka. Okay? Boleh, doktor. Keropok lain nak? Yeah. Alright, and then next. Okay. Hood. Mana Hood ni? Hood is not here ya. Alright.
Intan Nur Syahirah. Saya Doktor. Okey, kamu location? Saya dekat Sungai Perak. Sungkai? Ha. Okey, Sungkai tak ada apa-apa lah. Alright, Iwana Kristina, where are you? Saya doktor, saya kat Kajang, Selangor. Kajang, nak suruh kamu bawa sate memang melampau sangat kan? Kajang, kamu dulu sekolah kat mana? Taman Jasmine. Kajang dekat mana kamu? Taman Harmoni, area Bandar Tech. Oh, okey. Badan Teknologi Kajang tu. Okey, alright. Muhammad, mana kamu, Mat? Ya, saya Doktor. Okey. Okey. Location mana? Oh, Pulau Pinang. Nak Pulau saya Pinang. bawa apa? Pulau Jeruk Bali ke? apa ya? Saya fikir juga Pulau Pinang ada apa ya? Jangan bawa benda-benda yang apa nama tu jeruk-jeruk semua tu, sakit perut Aish, semua orang. sedap tu jeruk. Oh, saya tak boleh lah. Saya tak suka benda tu. Ya, no. Pulau Pinang hold dulu. Saya tak tahu dia. Alright, Muhammad Faris Mukri. Saya Doktor. Okey, kamu location? Rawang, Selangor. Rawang tak ada benda lah Muhammad Iman Haziq. Sungai Perak.